Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurul Husna binti Azmi. Baiklah, sebelum saya meneruskan dengan penerangan bagaimana proses pemasangan komponen komputer, saya akan menerangkan terlebih dahulu apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan semasa ingin memasang komponen-komponen dalam komputer. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu langkah-langkah keselamatan sebelum memasang perkakasan komputer. Yang pertama ialah perlu memastikan meja sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat dari segala barang-barang, terutama makanan dan minuman. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan perlulah disediakan terlebih dahulu dengan secukupnya supaya akan memudahkan proses pemasangan perkakasan komputer tersebut. Yang ketiga ialah lampu. Lampu perlu dipasang dalam keadaan cerah supaya tiada kesalahan akan dibuat dalam pemasangan perkakasan komputer kerana kita dapat melihat setiap inci dengan jelas. Seterusnya, langkah-langkah yang perlu dititik beratkan ialah jangan mengendalikan peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Pastikan tangan kita sentiasa kering. Dan kita perlulah mencabut polang kuasa supaya tiada aliran arus elektrik bergerak semasa pemasangan komponen. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu apakah komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama ialah motherboard. Saya akan letakkan gambarnya di sini. Di dalam motherboard tersebut terdapat CPU slot, RAM slot, floppy disk connector, IDE connector dan slot tambahan. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang setiap bahagian ini. CPU slot ialah penyambung pada motherboard yang mana kita akan meletakkan CPU di situ. CPU yang saya gunakan ialah seperti ini. CPU ialah pusat kawalan utama komputer. Komputer memerlukan CPU untuk mengendalikan operasinya. Seterusnya ialah RAM slot. RAM slot ialah penyambung pada motherboard yang mana kita akan meletakkan RAM di situ. RAM yang saya gunakan adalah seperti ini. RAM ini merupakan ingatan sementara yang diletakkan dalam komputer. Ingatan atau data yang diletakkan di dalam RAM akan terhapus sebaik sahaja komputer dimatikan. Seterusnya ialah kipas kecil. Kipas kecil ini perlu disambung kepada CPU supaya haba yang dihasilkan oleh CPU dapat disebarkan dan dapat dikekalkan pada suhu yang sesuai. Seterusnya ialah bekalan kuasa. Bekalan kuasa berperanan sebagai stesen pertukaran kuasa kepada semua perkakasan. Operasi komputer tidak akan terlaksana tanpa bekalan kuasa. Peralatan lain ialah hard disk. Hard disk ialah storan sekunder dalam kumpulan magnetik medium yang menyimpan ingatan kekal supaya data dalam sistem operasi dapat dibaca dalam bila-bila masa. Ini merupakan hard disk yang saya pakai. Dan ini pula ialah pemacu CD-ROM. Pemacu CD-ROM ini merupakan storan sekunder dalam kumpulan medium optik. Pemacu CD-ROM ini digunakan untuk membaca data seperti gambar atau video yang terdapat dalam CDR, DVD-ROM ataupun Blu-ray disc. Ini merupakan pemacu CD-ROM yang saya akan gunakan dalam pemasangan. Sekarang, mari saya tunjukkan bagaimana untuk memasang perkakasan komputer. Sekarang, mari kita mulakan pemasangan komponen-komponen dalam PC. Baiklah, komponen pertama yang saya telah pasang ialah motherboard yang telah saya pasangkan skru di situ, di sini dan di sini. Dan ini adalah CPU slot dan ini pula ialah RAM slot. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk memasang CPU pada CPU slot. CPU perlu diletakkan di CPU slot seperti itu dan kita perlu mengunci supaya CPU yang diletakkan tidak bergerak. Seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk memasang RAM pada RAM slot. Mula-mula kita perlu membuka kunci pada RAM slot terlebih dahulu dan masukkan RAM ke dalam RAM slot dan kunci RAM tersebut supaya RAM tidak bergerak.
Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana untuk memasang hard disk. Okey, hard disk ini perlu dipasang sebegitu dan dimasukkan, dan kita perlu skru di bahagian sini dan sini. Bahagian ini perlu diskru supaya hard disk tidak bergerak. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk memasang pemacu CD-ROM. Pemacu CD-ROM ini pada PC saya perlu dimasukkan melalui depan ni dan disorong. Okey, masuk ke dalam slotnya. Ini juga perlu diskru supaya tidak bergerak lah. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana untuk memasukkan bekalan kuasa. Bekalan kuasa ini akan diletakkan pada bahagian ini. Dan selepas itu kita perlu memasang skru pada bahagian luar supaya bekalan kuasa ini tidak akan bergerak. Tujuan saya untuk memasang kesemua skru ini adalah untuk securekan alatan-alatan tersebut daripada jatuh ataupun bergerak. Seterusnya, saya akan memasang kipas kecil pada bahagian ini. Dan skrukan pada bahagian luar untuk mengelakkan kipas kecil tersebut daripada bergerak. Setelah semua komponen siap dipasang, wayar perlu disambung pada bahagian yang tertentu supaya kuasa dapat mengalir. Windows 10 adalah perisian sistem di dalam kumpulan sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian ini adalah perisian yang mengandungi arahan yang menguruskan kesemua aktiviti perkakasan komputer. Sebahagian besar sistem pengoperasian ini melakukan fungsi yang sama, antaranya ialah seperti memulakan komputer, menyediakan antarmuka pengguna dan menguruskan program. Untuk memasang perisian, kita perlu buka browser. Selepas itu, kita perlu download Windows 10. Selepas itu, kita pergi ke laman web Microsoft dan pilih download to now button kat situ untuk download media creation tool. Selepas mak turun selesai, jalankan media creation tool ini dan selepas itu tekan accept. Okey. Selepas itu kita pilih create installation media for another PC dan di sini kita boleh pilih bahasa Windows edisi yang kita nak dan
Kita boleh pilih di antara versi 64-bit ataupun 32-bit. Pada tertingkap seterusnya ini, kita pilih USB flash drive and tekan next. Selepas itu, tekan next lagi sekali untuk mula membuat USB bootable. Kini, media creation tool akan memuat turun secara automatik. Selepas memuat turun tu, kita select finish. Okay. Selepas itu, anda perlu melawati laman web pembuatan komputer anda dan muat turun pemacu ataupun driver. Setelah itu, buka USB dengan Windows 10 dan buat folder baru. Namakan folder tersebut sebagai drivers others. Di dalam folder ini, anda perlu menyalin pemacu komputer anda dan awak juga boleh menyalin pemacu komputer anda ini di USB yang lain. Okey, mari kita teruskan dengan proses pemasangan. Masukkan USB untuk meletakkan pemacu dan on komputer anda. Semasa memulakan komputer anda, tekan terus boot menu button untuk mengakses ke dalam boot menu. Ini adalah boot menu. Di dalam boot menu ini, anda boleh memilih yang mana boot mode yang anda ingin gunakan. Sebagai contoh, USB saya Kingston UEFI dan saya akan milih UEFI. Tekan next and install now. Selepas itu, pada skrin ini, Windows 10 akan meminta anda untuk memasukkan serial key, namun anda boleh memberinya kemudian. Pada skrin ini, anda boleh memilih window mana yang anda ingin gunakan. Saya akan memilih Windows 10 Pro. Selepas itu, di sini anda perlu memilih I accept the license term. Selepas itu, tekan next. Pada skrin ini, saya memilih custom install window on the advanced. Sekarang dalam Windows Boot Manager ini, pilih Chakra anda dan tekan new untuk membuat bahagian baru dan memasang window. Anda boleh memilih saiz dalam partition, tetapi pastikan saiz tersebut dalam megabytes. Anda juga boleh membuat banyak lagi bahagian di dalam Chakra yang sama. Sekarang pilih partition utama anda. Dan tekan next untuk memulakan pemasangan Windows. Semasa proses pemasangan, Windows akan reboot beberapa kali dan jangan sesekali menutup komputer anda secara manual. Semasa proses pemasangan ini juga, Windows akan meminta tetapan peribadi anda, maklumat dan menyuruh anda untuk membina akaun komputer. Setelah pemasangan selesai, anda boleh memuat turun aplikasi yang hendak digunakan.